Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Didoakan semoga semua anak-anak pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 dalam keadaan sihat sejahtera semua yang bakal melangkah kaki secara bersemuka ke SMK Matang Hilir ini pada 4 hari bulan April nanti, insyaAllah. Sebelum itu, saya Mursalin bin Pawi merupakan pengetua baharu SMK Matang Hilir ini yang baru bertugas secara rasminya pada 19 Mac yang lepas untuk mengisi kekosongan mantan pengetua yang telah bersara sebelum ini. Kepada anak-anak pelajar tingkatan 1 atau peralihan, kami warga SMK Matang Hilir yang juga disebut secara ringkasnya Mat Hill mengalu-alukan kehadiran anak-anak pelajar untuk meneruskan pengajian di peringkat menengah di Mat Hill ini. Seterusnya menimba ilmu dan mencungkil kemahiran baharu sebagai kesinambungan daripada pendidikan rendah kepada pendidikan menengah. Pastinya sedikit kelainan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lama anak-anak sekalian. Namun jangan risau, jangan bimbang. Semua guru dan abang-abang serta kakak-kakak anda sentiasa membantu dan menunggu kehadiran warga baharu Mat Hill, insyaAllah. Kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 mulai sesi 2022 2023 ini, saya ucapkan tahniah di atas kejayaan anda untuk meneruskan pengajian ke peringkat menengah mengikut jurusan yang anda telah tentukan. InsyaAllah saya mendoakan kejayaan demi kejayaan sehinggalah tamatnya pengajian ke tingkatan 5 nanti untuk menduduki peperiksaan SPM. Jadi anak-anak sekalian tingkatan 4, bertekadlah mulai sekarang ini dengan hadir sepenuhnya dan juga belajar bersungguh-sungguh untuk menggapai kejayaan suatu masa nanti, insyaAllah. Kerana SPM akan menentukan ke manakah arah tuju kita selepas itu. Dengan kata yang pertama, di depan sana datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Saya akhiri ucapan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 SMK Matang Hilir sesi akademik 2022-2023. Selamat datang ke alam persekolahan sekolah menengah atas. Okey, menengah atas. Alright, dan hari ini saya akan berkongsi mengenai pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah atas dan pelaksanaan pakej mata pelajaran yang sebenarnya bermula daripada tahun 2020 lagi. Jadi untuk perkongsian pada kali ini, kita akan merujuk kepada Surat Perkeliling Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 6 tahun 2019 yang jelas mengongsikan mengenai pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah atas dan pelaksanaan pakej mata pelajaran mulai tahun 2020. Okey, serba sedikit mengenai surat perkeliling ini actually adalah untuk memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid-murid seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan kepimpinan untuk membolehkan murid bersaing pada peringkat global. Okey, jadi untuk
saya cuma akan berkongsi dengan yang berkaitan dengan sekolah kita sahaja, SMK Matang Hilir. Jadi saya tidak akan menyebut mengenai pakej-pakej ataupun mata pelajaran yang tidak ditawarkan di sekolah kita. Saya cuma akan menyebut dan berkongsi mengenai mata pelajaran di tingkatan 4 yang pelajar-pelajar perlu buat pilihan. Saya sedar semua pelajar sekarang sudah diletakkan di dalam elektif masing-masing, di mana kita mengambil kira PBD, mengambil kira ujian diagnostik dan juga ujian psikometrik serta inventory kerjaya yang dijalankan oleh pihak UBK. Okey, saya percaya ada pelajar yang selesa dengan elektif sekarang, dan saya juga percaya ada pelajar yang tidak selesa dengan elektif sekarang. Apa-apapun, semua pelajar kena bertenang, kerana dalam masa sebulan ini kita perlu menstabilkan data dahulu, data pelajar-pelajar di tingkatan 4, dan dalam masa tempoh bertenang ini kita nak lihat, kita nak beri peluang kepada para pelajar untuk menyelesaikan diri dengan subjek yang ditawarkan. So don't worry, sekiranya perlu kepada perubahan, rayuan dan sebagainya, kita akan buat kemudian ya. Okay, kita akan buat kemudian, dan perkara itu saya akan terangkan kemudian. Hari ini saya cuma nak terangkan mengenai elektif yang pelajar-pelajar akan ambil. Okey, secara umumnya semua pelajar tingkatan 4 perlu mengambil 3 bentuk mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran teras, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral. Yang ini adalah teras. Okey, perlu diambil dan akan diuji di dalam SPM. Namun begitu, mata pelajaran sains ini tidak perlu diambil oleh pelajar yang mengambil elektif fizik, kimia, bio. Jadi mereka tak perlu ambil sains. Alright, kemudian satu lagi mata pelajaran yang wajib semua kena ambil, adalah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Walaupun mata pelajaran ini tidak diuji dalam SPM, tetapi ia adalah wajib diambil kerana pelajar-pelajar perlu menduduki ujian SEGAP. Ujian SEGAP, yang mana sijil SEGAP akan dikeluarkan bersama-sama dengan keputusan SPM pelajar-pelajar nanti. Manakala mata pelajaran elektif pula, pelajar-pelajar tingkatan 4 boleh mengambil maksimum mana-mana 5 mata pelajaran elektif, bergantung kepada elektif apa yang sekolah itu tawarkan pada tahun tersebut. Kalau elektif itu tidak ditawarkan pada tahun tersebut di sekolah SMK Matang Hilir, jadi tak bolehlah ya. Alright, kita cuma boleh pilih elektif yang hanya ditawarkan di sekolah tersebut. Panduan pelaksanaan pakej mata pelajaran menengah atas mulai tahun 2020. Okey, terdapat 2 pakej mata pelajaran elektif yang ditawarkan. Okey, pakej pertama adalah elektif yang mengandungi pakej sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, dan juga dikenali sebagai STEM. Manakala pakej mata pelajaran elektif yang kedua adalah pakej sastra dan kemanusiaan. Jadi di sekolah kita memang hanya 2 pakej ini sahaja yang ditawarkan, di mana-mana pun begitu juga sebenarnya. Okey. Panduan pelaksanaan pakej mata pelajaran menengah atas mulai tahun 2020. Okey, terdapat 2 pakej mata pelajaran elektif yang ditawarkan. Okey, pakej pertama adalah elektif yang mengandungi pakej sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, dan juga dikenali sebagai STEM. Manakala pakej mata pelajaran elektif yang kedua adalah pakej
sastra dan kemanusiaan. Jadi di sekolah kita memang hanya 2 package ini sahaja yang ditawarkan. Di mana-mana pun begitu juga sebenarnya. Okey? Untuk package mata pelajaran STEM yang mengikut package STEM hendaklah mematuhi 1 kriteria yang berikut. Dia ada 3 kriteria. Yang pertama, pelajar tersebut ataupun murid tersebut mengambil semua, tengok color orange tu, mengambil semua mata pelajaran sains tulen iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Okay. Kalau di sekolah kita, SMK Matang Hileh, ini pelajar-pelajar ini ditempatkan di kelas sains 1 dan sains 2. Alright, di mana pelajar-pelajar ini boleh pilih ke semua mata pelajaran sains tulen itu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Manakala kalau yang hijau tu kamu lihat package ini dia mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains tulen. Dia pilih sama ada fizik, kimia, pilih 2 ya. Antara fizik, kimia, bio tu pilih 2 saja. Dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi, atau mata pelajaran daripada bukan elektif STEM. Kalau di sini yang color hijau ini, sekolah kita dia tawarkan iaitu dia pilih antara fizik, kimia, bio. Dia pilih 2, kemudian dia boleh pilih 1 lagi daripada mata pelajaran sains gunaan iaitu sains komputer. Jadi tahun ini pelajar-pelajar 4 sains 1 dan 4 sains 2 dia boleh tergolong antara package STEM yang pertama warna brown itu ataupun package STEM yang kedua yang berwarna hijau itu. Sekiranya kalau dia pilih kesemua sains tulen, maka dia tergolong pada yang color brown. Kalau dia pilih pula, dia drop bio tapi dia ambil sains komputer, dia tergolong pada yang warna hijau tu. Manakala sekolah kita yang bahagian color biru tu, package itu kita tak tawarkan. Kita tak ada buat di sekolah ini. Jadi I won't go further into that. Alright, saya cuma akan kongsikan bahagian-bahagian yang kita ada tawarkan di sekolah kita. Okey, yang ini saya akan kongsi ke mana hala tuju pelajar-pelajar atau murid yang mengambil package STEM tadi. Okey, package STEM kalau dia ambil color brown itu, iaitu di mana dia ambil sains tulen kesemuanya, dia akan beri peluang kepada murid yang berminat dan layak untuk menyambung pelajaran pada peringkat program asasi sains, program matrikulasi dan pengajian tingkatan 6. Okey, yang meliputi bidang sains, perubatan dan kesihatan, kejuruteraan, bioteknologi dan sebagainya. Alright, dan sebagainya. Namun begitu, pelajar-pelajar yang ambil package STEM ini, tiba-tiba kalau peringkat tertiary ini, dia tiba-tiba nak ambil subjek yang tak ada kaitan pun dengan sains ini, boleh sebenarnya. Jadi maksudnya pintu untuk kerjaya-kerjaya di luar sana sangat terbuka luas kepada kamu semua. Alright. Okey, yang ini saya akan kongsi ke mana hala tuju pelajar-pelajar atau murid yang mengambil package STEM tadi. Okey, package STEM kalau dia ambil color brown itu, iaitu di mana dia ambil sains tulen kesemuanya, dia akan beri peluang kepada murid yang berminat dan layak untuk menyambung pelajaran pada peringkat program asasi sains, program matrikulasi dan pengajian tingkatan 6. Okey, yang meliputi bidang sains, perubatan dan kesihatan, kejuruteraan, bioteknologi dan sebagainya. Alright, dan sebagainya. Namun begitu, pelajar-pelajar yang ambil package STEM ini, tiba-tiba kalau peringkat tertiary ini, dia tiba-tiba nak ambil subjek yang tak ada kaitan pun dengan sains ini, boleh sebenarnya. Jadi maksudnya pintu untuk kerjaya-kerjaya di luar sana sangat terbuka luas kepada kamu semua. Alright. Jadi itu sahaja daripada saya.
actually apa-apa elektif yang ditawarkan pun sebenarnya bergantung kepada isi hati dan attitude anak-anak sendiri. Sekiranya kita mempunyai attitude yang positif dan menganggap benda itu sebagai satu cabaran, insya-Allah apapun elektif yang ditawarkan, kamu akan boleh buat. Cuma saya ingin berpesan, hindarkan daripada perspektif negatif. Bila kamu menganggap sesuatu perkara itu susah daripada awalnya, maka perkara akan itu menjadi susah daripada awal sehingga akhirnya. Jadi kita kena ada satu sifat terbuka dan berani menyahut cabaran. Okey? Kerana apapun pilihan kita semasa tingkatan 4 akan menentukan hala tuju kamu selepas itu. Okey? Dalam pada hal ini saya ingin berpesan, pengaruh rakan itu sebenarnya kamu elakkan, kerana yang menentukan masa depan kamu adalah diri kamu sendiri, dan yang melalui cabaran-cabaran itu adalah diri kamu sendiri. Jadi saya ingin berpesan juga, sekiranya kamu memerlukan bantuan, kamu perlu tahu dengan siapa kamu ingin memohon bantuan, terutamanya mengenai laluan kerjaya. Sekiranya kamu ada masalah, kamu ingin memahami apa sebenarnya yang kamu mahu, why not? Jumpa dengan kaunselor. Mereka sangat-sangat boleh membantu untuk perkara-perkara seperti ini. Jadi, dengan ini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan anak-anak sekalian kembali ke sekolah. Dan cuba sehabis daya. You can do it. Apapun cabaran yang kamu ada, mulakan dengan vibe yang positif. InsyaAllah, sekiranya kamu mulakan satu perkara itu dengan langkah positif, semuanya akan dipermudahkan. Saya doakan yang baik-baik saja untuk kamu. Semoga berjumpa kita secara face to face pada masa hadapan. Take care and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Sejali bin Basri, penolong kanan Hal Ehwal Murid SMK Matang Hilir. Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan semua pelajar, khususnya pelajar-pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 1, tentang garis panduan pengoperasian pembukaan penuh sekolah yang akan bermula pada 4 April 2022. Jadi cikgu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan cikgu dan juga pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian tentang SOP yang perlu kita patuhi semasa kita di sekolah. Jadi cikgu ingin ringkaskan kepada perkataan PK, PE, KA. P untuk penampilan murid, E elak, K kehadiran dan keperluan, manakala E amalan pencegahan. Jadi dalam slide yang cikgu akan kongsikan ini, murid-murid akan melihat tentang P yang pertama, iaitu penampilan murid. Penampilan murid daripada segi sasiah, pakaian, kasut dan juga rambut. Untuk pakaian, murid digalakkan untuk memakai pakaian sekolah, seragam sekolah yang lengkap, ataupun pakaian yang sopan dan sesuai untuk ke sekolah. Begitu juga kasut dan stokin. Kalau hitam, kasut hitam dan juga stokin hitam. Kalau kasut putih, stokin pun mestilah putih, ya. Manakala rambut untuk lelaki perlulah dipotong kemas, ya. Jangan biarkan rambut anda panjang ataupun berfashion, ya. Tindakan akan diambil jika rambut anda berfashion ataupun panjang. Untuk perempuan pula, pastikan rambut anda diikat kemas dan jangan dibiarkan, ya. Untuk pria Islam, jadi saya minta anda gunakan tudung untuk menutup aurat anda, ya. Itu penampilan murid, P yang pertama. Yang kedua tentang I, elak. Elak bermaksud
saya minta semua pelajar ataupun warga SMK Matang Hilir ya elakkan diri daripada berkumpul ya dengan jarak yang dekat atau kurang daripada 1 meter. Elakkan juga untuk murid bersalam-salaman ataupun bersentuhan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, saya harap pelajar perlu elak datang ke sekolah jika bergejala. Contoh, jika murid bergejala seperti demam, batuk, selesema, jadi kita cadangkan supaya murid berehat di rumah dan dapatkan rawatan sewajarnya. Ya, kalau pelajar tidak hadir, perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah ataupun kepada guru tingkatan. Baik, K bermaksud kehadiran dan juga keperluan. Baik, kehadiran murid ke sekolah, kita amat menggalakkan pelajar-pelajar untuk ke sekolah secara bersemuka. Disebabkan kita terlampau lama ataupun masa yang agak banyak dibuat ya di rumah. Maksudnya ramai ataupun lama pelajar berada di rumah dan menjalani pembelajaran dan juga pengajaran di rumah. Jadi cikgu amat menggalakkan supaya pelajar-pelajar hadir ke sekolah tepat pada masa yang telah ditetapkan. Manakala K yang seterusnya ialah tentang keperluan murid. Jadi cikgu amat menggalakkan pelajar-pelajar membawa bekalan makanan sendiri dari rumah. Begitu juga alat-alat seperti penutup muka, ya, standby, ataupun pencuci tangan. Ya. Baik, manakala yang terakhir ialah amalan pencegahan. Jadi saya menyeru kepada semua murid dan juga warga Matang Hilir untuk rajin mencuci tangan. Rajin ataupun wajib memakai mask di sekolah dan juga rajin menjaga penjarakan sosial. Itu sahaja yang cikgu ingin kongsikan. Jadi saya harap pelajar melihat, membaca dan juga memahami garis panduan pengoperasian sekolah yang cikgu kongsikan ini. Sekali lagi cikgu ingatkan kepada semua pelajar, patuhi SOP COVID-19. Kita jaga kita belum menang. Mudah-mudahan dengan pengumuman endemik yang akan datang ini akan memberi sinyal yang baik kepada kita semua untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Itu saja pada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, selamat kembali ke Matang Hilir. Saya Cikgu Effendi Hassan. Saya adalah guru penolong kanan co-curriculum SMK Matang Hilir. Di pelajar sekalian, ada 3 komponen utama dalam co-curriculum yang perlu anda ambil perhatian. Yang pertama, pasukan badan beruniform. Kita ada tawarkan 9 jenis badan beruniform. Anda pilih satu saja. Dan kita ada kelab dan persatuan. Ada 19 jenis kelab dan persatuan. Anda pilih satu yang anda minat. Yang ketiga, kita ada sukan dan permainan. Ada 11 jenis sukan permainan. Anda pilih satu juga yang anda berminat dan berbakat. Jadi pelajar-pelajar akan dinilai daripada pelibatan, pencapaian, pengiktirafan, sama ada di peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian, peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Semakin tinggi tahap yang pelajar capai, semakin tinggi markah yang direkodkan dalam PAJSK. PAJSK anda ini nanti akan dibawa hingga ke tingkatan 5 dan data-data tersebut akan digunalah untuk anda menyambung pelajaran dan sebagainya. Jadi nasihat saya ialah semua pelajar mesti melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan agar mendapat grade PAJSK yang baik pada tingkatan 5 nanti, dan ini akan memberikan peluang yang lebih luas kepada anda untuk menyambung pelajaran peringkat yang lebih tinggi. Jadi cikgu ada share Google Form dalam grup kelas masing-masing
Jadi saya harap anda isi Google Form tersebut supaya kita boleh aturkan pendaftaran anda dalam badan uniform, kelab persatuan dan sukan permainan. Jadi cikgu ucapkan selamat kembali ke Batang Hilir lah, dan semoga sukses selalu. Sekian, terima kasih.